alihkan demand daripada loji penjanaan elektrik tu kepada demand yang rakyat sendiri boleh produce. Itu ya gameplay yang Rafizi dengan Nik Nazmi buat. So, monopoli tycoon-tycoon ni dalam penjanaan elektrik akan kurang. Sebab kau kena faham macam ni. Diorang ni, bila diorang yang hasilkan tenaga, diorang boleh demand harga tau. Okay, kos aku naik. So, aku kena naikkan harga lah. So, Okey, kembali lagi kita dalam Apa Berlaku Minggu ni, episod 6. Santai Meh, sangat ringkas. Meh, kenapa kau cabi sangat hari ni? Kenapa cabi sangat? aku rasa sebab saya baju ni besar kot. Nampak besar. Padahal badan aku kecil. Aku punya berat dah turun Tapi muka kau nampak something lah sekarang. Fresh hair. Baby face. Meh, Apa Berlaku Minggu ni? Apa kau buat minggu ni? Minggu ni Ha. Minggu ni tak ada apa kerja. Tu tengok update isu Palestin, ucapan PMX. Ui, politik sangat. Tak ada tinawet. Tak, nak tengok lah apa yang ancamannya tu. Okay, so hari ni topik kita ringkas 3 topik penting. Ucapan PMX. Dia banyak, kita tak akan sentuh ucapan saja, kita akan sentuh tentang isu dekat Palestin juga. Isu perhimpunan lah. Isu Palestin tu is the big issue, the propaganda. Tapi poin penting kita nak sentuh perhimpunan yang berlaku dalam minggu ni. Yang kedua pasal green energy, should be kena sentuh. Yang ketiga tentang parti muda. Parti politik muda ke parti muda? Parti muda. Parti sadik lah. Okay, so Meh, minggu ni panjang. Dan minggu ni tak salah aku ada berapa perhimpunan yang berlaku. Ada kat Dataran Merdeka, ada dekat Aziata. Ada yang paling seronok ada dekat Roblox. Apa nama game tu? Aku lupa. Oh, Roblox. Game budak-budak yang buat tu. Aku tengok, wow, not bad lah. Yang itu okey lagi. Ada yang paling best. Apa? Dekat depan kedutaan US, pukul 10 malam, staff semua dah tidur, dia buat parakan kat situ. Yang ada, aku rasa bukan dalam 50 orang. Kau cuba teka parti mana buat? Parti muda. Bersatu. Pasal dia Lawan. Aku tak boleh break dah benda. aku tak tahu benda ni ada. Ada malam 2 hari lepas ke 3 hari lepas lah. Siapa yang lead? Macam biasa lah, Wan Faisal. Oh, aku tengok ada. Kan ada isu kat Twitter yang dia orang fight cakap pasal isu Palestin, tapi dalam gambar tu ada watermark logo bersatu. Tak kata busuk kat situ. Aduh, aku rasa benda tak perlu jadi politik style, tak perlu jadi mualif politik. Benda Betul. patut jadi semua buat lah. Betul. Together. Tapi benda paling penting ada satu isu dekat Dataran Merdeka, ada Dr. Musa tak salah aku, tapi Dr. Musa dah nyatakan dia dah minta maaf lah. Dah minta maaf. Tapi kau rasa patut tak? Boleh ke? Aku tak faham. Aku faham perspektif Dr. Musa bahawa dia kata bahawa dia nak respect non-Malay ada kat sana. So tak boleh takbir. Tapi the point of view aku, takbir bukan satu tergugat bukan non-Muslim lah. Bukan non-Malay, non-Muslim. Aku rasa takbir kalau kau sebut Allah Akbar dia tak tergugat. Oh. Betul. So why benda ni boleh berlaku dan why? Pandangan aku macam ni. Bagi aku satu kesilapan memang besar daripada penganjur. Viva Palestin. Dr. Musa ni memang dah 2-3 kali ada timbul isu lah sebenarnya. Aku tak ada sebelum ni pun ada. Okey. Bagi aku dia pun cara dia nak cakap waktu awal tu pun bila dia kata janganlah kita berperangai macam Zionis, lepas tu dia larang takbir, dia larang naik akad spanduk Netanyahu apa semua tu. Bagi aku tu satu tindakan yang memang totally salah. Okay, kalau kau compare lah dengan negara-negara lain yang buat rally juga, contoh di Europe, orang tak ada masalah pun nak angkat spanduk Netanyahu apa semua, no issue. Dan kalau kau kata pasal nak jaga hati non-Muslim, I think non-Muslim pun ada satu mindset ataupun perasaan yang sama dengan kita. Semua marah dengan Israel, semua marah dengan Netanyahu. So kalau dia orang nak angkat spanduk Netanyahu, nak kutuk Netanyahu, not issue. Ya, bagi aku pun tak ada masalah. Aku rasa in future benda ni tidak menjadi isu. Sebab kita dah hidup kat Malaysia dah lama, Kita bukan baru hidup 2 hari lepas.
Dia bawa kena dan Malaysia ni bawa kena agama Hindu, bawa kena agama Islam, bawa kena agama, kita dah hidup lama dah. Dan kita boleh tolerate each other. Yes, itu poin paling penting bagi aku. Dia tak perlu berfikir aku budak-budakan. Betul. Bukan aku budak-budakan. Dia tak fikir macam terlalu judge. Dia kena open. That plane ni open. No issue bagi aku. Betul. Faham tak? Dia Dr. Musa ada perspektif yang okey kat. Dia nak jaga hati. Tapi approach dia salah. Yes, cara dia salah lah. Cara dia dengan panggil orang tu Zionis Bagi aku tak nice lah. Tapi kita jom. Itu settle. Dr. Musa pun dah minta maaf kan. Dia dah keluar tak minta maaf. So kita jom benda paling penting. Kita tak nak sentuh yang benda lagi detail pasal Dr. Musa ni. Kita sentuh benda paling sangat-sangatnya. Benda ni biasa. Kalau kau bagi speech, aku bagi speech tentang perasaan aku, duka cita aku tak ada posting, itu biasa. Tapi kali ni terang-terang bagi aku. Kali ni sangat terang, sangat jelas. Seorang pemimpin negara yang kita tak pemimpin negara Islam lah, yang bagi speech sangat lantang, yang menyatakan ketidaksokongan dia kepada Israel, dan dia sokong sepenuhnya Palestin, dan dia rasa ini bukan soal agama saja, ini soal human right. Dia straightforward. So dia adalah Datuk Seri Anwar. Dan kalau kau buat benda ni, kau sebagai pemimpin negara, dia bagi impact besar. Betul. Diplomatic relation kita akan problem. Ya. So why PMX time untuk kali ni yang agak radikal bagi aku. Bukan agak radikal, aku sangat seronok. Personal aku, speech dia, aku nak clear kat sini, speech, ucapan dia cakap buatkan aku rasa wow. First time sama ni selalu dengar tapi tak wow sangat lah kan. Nampak politik kan. Betul. Kali ni tak nampak politik. Okay. Kalau pasal ucapan Datuk Seri Anwar tu, bagi aku bila kita tengok balik ucapan tu, kita akan teringat balik macam mana lantangnya Malaysia zaman Mahathir bila bercakap tentang soal Palestin. Satu benda yang kita tak boleh nafikan Mahathir ada benda tak elok dia lah. Tapi bila bercakap tentang soal Palestin, Tuan Dr. Mahathir adalah orang yang paling berdiri teguh untuk mempertahankan Palestin berbanding dengan pemimpin-pemimpin negara Islam yang lain lah. Kemudian masa berganti masa, Pak Lah, Najib nampak tegas tapi tak keras. Dia ada beza tegas dan keras. Dan Datuk Seri Anwar datang dengan metod enough is enough. Kita tunjukkan pendirian kita yang tegas dan keras. Which is Datuk Seri Anwar, dia bukan bercakap sahaja dan dia juga bertindak. Pergi jumpa negara Arab. Tapi macam biasalah, Arab tetap Arab perangai diorang ni. Kan? Bukan nak tolong pun. Okay. Tapi bagi aku, apa yang Datuk Seri Anwar buat tu ada implikasi dia. Pertama, hubungan diplomatik. Contoh, kalau kau perasan waktu awal-awal Datuk Seri Anwar pergi ke negara Arab untuk bincang isu Palestin, Menteri Luar kita, Datuk Dr. Zamri ada bagi tahu. Bukan. Kita punya duta ke US apa? Datuk Aku lupa UMNO tu. Nazri. Datuk Nazri ada bagi tahu. Kesan daripada apa yang kita buat sekarang ni, US tak nak berhubung dengan kita melalui seusaha negara. US ni presiden nombor 1. Nombor 2 dia timbalan wakil presiden. Nombor 3 dia baru tu. Seusaha negara. So apa-apa berkaitan dengan kerja-kerja pentadbiran seusaha negara. Macam kita ada KSU kan. Tapi KSU kita pejabat awam. Dia ada political mileage sikit kat situ. So sekarang ni kalau Malaysia nak ada apa-apa, nak bincang dengan US, seusaha negara US dah tak nak cakap dengan kita. Dia hantar timbalan dia je. So macam dia downgrade kita lah dari segi diplomatic relation. Tapi Datuk Nazri being stand lah dekat sana, dia kata aku tak peduli kau nak hantar siapa-siapa, aku tak kisah. Kau nak downgrade aku tak kisah. Tapi our stand is clear. Which is benda tu bagus lah bagi aku. Bagi aku bagus lah. Okay, cuma tu satu. Kedua, kemungkinan dari segi pelaburan. Okay, kita dah nafikan Euro akan anti kita. Betul. Macam mana dulu Dr. Mahathir kena. Pasal Dr. Mahathir ni dulu wartawan barat label dia sebagai anti-Semitic. Anti-Semitic ni masuk anti-Yahudi. Padahal Arab pun Semitic juga sebenarnya. Okay, so Dr. Mahathir sebab kelantangan dia bercakap. Contoh yang paling clear dia cakap dekat OIC dulu. Yang dia kata Nazi bunuh 12 juta Yahudi. 6 juta daripada 12 juta. Tapi sekarang Yahudi yang takbir dunia. Dia berani cakap macam tu tau. Okay, so trading dengan negara-negara Europe memang bermasalah. So memang betul akan ada efek lepas ni. Kesan yang kepanjang dia lah. Tapi bagi aku ia juga membuka ruang kepada kita back to the approach zaman dulu. Kita approach negara dunia ketiga, so kita dapat benefit banyak di situ.
Contoh macam Mahathir buat dulu. Okey, kau tak nak deal dengan aku tak ada masalah. Aku dia negara kecil. Deal dengan negara kecil. Contoh kita dapat cari gali dekat Azerbaijan, dekat Afrika, cari gali minyak. So di situ sebenarnya ada benefit dia juga pada kita. Okey? Okay, aku setuju dengan kau. Aku setuju dengan kau. Ni memang poin yang kau tekan aspek ekonomi, aspek memang clear gila masalah ni. Tapi adakah movement ni ada perubahan? Kau faham tak? Maksudnya, okay, kita tengok sejarah. Perubahan evolusi manusia ni tercetus dengan satu konflik. Semua konflik. Kita ada war, Perang Dunia Pertama, konflik. Perang Dunia Kedua, kita tengok siapa king lepas tu. Betul? So, semua datang konflik. Ni konflik juga aku boleh letak. Adakah konflik in future, jangkaan aku kat future, adakah ini adalah movement atau langkah pertama untuk semua negara-negara Islam united kembali? Maksudnya, menggali kukuh sebagai satu. Sebab apa? Sebab, yang aku clear kat sini, lepas dia Datuk Seri Speech ni dan Seri pergi kunjungan hormat, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, UN, United Nations, dah umumkan dia akan buat perbincangan tentang isu Palestin pada 26 Oktober ni. Betul. So, itu movement yang bagus bagi aku. Dia pull attention kat sana. Dekat situ. So, maksudnya if benda ni kena smart. Kenapa orang nampak perjumpaan je bukan nak selesai pun. Okay. Di balik tabir orang tak tahu apa jadi. Okay. Orang nak tahu benda ni. Sebab semua negara bagi attention tak ada isu ni. Semua negara dalam PBB, hampir semua lah kan. Memang semua dalam tu. Semua bagi attention. Maksudnya semua public media ke sana. Ini gameplay ni. Maksudnya lagi, poin lagi penting. Maksudnya, game Palestin akan panjang sampai 26 Oktober ni. Dia tak akan stop minggu depan, dia tak akan stop 2 minggu depan. Dia akan ada momentum, masuk ending dia 26 ni. Dia mungkin kata penamat dia 26 ni. Cuma kita tengok masa lalu, tahun lepas. Tahun lepas ada isu tak, Palestin. Tapi seminggu 2 tutup. Seminggu 2 tutup. Dan naratif banget senang. Ada isu Palestin, dia tukar isu, atau dia buat masalah baru. Konsep yang mudah yang dia buat. Okay. So sekarang ni, kau datang masalah baru ke, kau datang masalah lama, benda ni sampai 26. Ini yang smart bagi aku. Dan negara-negara Arab, aku nampak ramai yang bersifat yang Mesir, Saudi, dia faham, dia kena jaga wing situation. Dia faham lah. Tapi poin paling teruk, kenapa aku nampak bahawa poin yang jelas, kenapa aku nampak negara Arab ni tak ambil side sangat, dia lebih pada Palestin, sebab dia kena fikir ekonomi dia juga. Negara kena fikir ekonomi dia, nak fikir benefit rakyat dia juga. So, tapi dari segi perspektif sebagai humanity, sebagai orang yang pejuang Islam, kalau kau fikir macam tu, setengah orang tak faham. Tapi sebagai kau seorang pemimpin negara, kau kena faham dari sudut bahawa kau bukan buat keputusan untuk engkau, kau buat keputusan untuk semua orang. Dan Malaysia sangat takut juga benda ni. Malaysia negara tak besar, isteri terlalu lantang, dia akan ada boykot. Macam Amir cakap, tak dinafikan. Itu sangat penting, sangat clear. Tapi perkara paling paling kedua yang aku nak tekankan, aku rasa Datuk Seri Anwar ni poin yang aku tinggal kau. Aku rasa Datuk Seri Anwar ni akan membuat movement yang bagus untuk jadi leader dalam negara Islam. Apa kau rasa? Aku rasa movement yang bagus pun tau. Okay, kalau movement untuk leader negara-negara Islam, aku mungkin tak setuju dengan cadangan kau. Sebab macam ni, kau kena faham geopolitik dengan negara Islam. Islam, negara-negara Islam terbagi pada dua geng. Satu geng Iran, satu geng Arab. Geng Arab conquer. Basically Sunni Syiah lah, Sunni Syiah. So geng-geng Iran ni contoh Syria, Lubnan, bukan itu mana Qatar. Qatar. Itu antara negara-negara yang memang tak side kepada Arab. So dalam negara-negara Islam ada kata pergaduhan antara dua side ni. So kalau Datuk Seri Anwar masuk, kita ni negara yang sebenarnya dalam negara Islam kuat. Kita kuat, tapi tak terlalu besar untuk jadi macam abang besar tau. Contoh macam mana US boleh buat dekat NATO. Kita tak boleh buat kat situ sebab kita masih lagi terikat dengan Arab punya style. But the problem is kalau kau nak jadi ketua negara Islam ni, ataupun kau ada kuasa besar, satu kau kena berdepan dengan Arab, kedua kau kena berdepan dengan Turki juga. Turki besar. Turki kawan baik dia. Ya memang kawan baik Anwar, tapi in terms of to lead negara-negara Islam susah. And kebanyakan kalau kau tengok baru-baru ni pun mesyuarat Liga Arab tak ada konsensus pun. Nak buat apa kat Palestin ni? Tak ada, aku setuju. Okay, sebab negara Arab pun ada macam kau cakap tadi, ada kepentingan masing-masing kan. Contoh Mesir, Jordan,
UAE, Algeria, semua dengan negara Arab ni, dia orang ni ada deal satu perjanjian dengan US, Abraham Accord, dengan zaman Trump dulu, which is diorang terikat dari segi ekonomi. Macam Jordan lagi teruk, Jordan tak ada air, so dia berharap dengan Israel punya air tau. Ya. So kalau dia buat something, negara dia akan efek. So dia kena main tarik tali kat situ. So itu orang kata dilema dengan negara Arab ni sebenarnya kalau nak fight soal Palestin. So Datuk Seri Anwar kalau nak jadi pemimpin negara Islam, Dia kena selesaikan masalah ni lah. yes, Masalah yang itu terikat-terikat ni. betul. Okay, kita tak nak ambil masa lama sangat pasal isu pimpinan ni. So last word bagi aku kena clear kepada penonton ni. So gameplay ni panjang. So bagi aku dia kena teruskan mainan naratif ni. Teruskan share lagi dekat social media anda. Teruskan. Naratif sekarang kita tengah win. Bagi aku nampak kita tengah win. Walaupun kita kena ban dekat TikTok, semua isu Palestin kena ban, Twitter pun dah slow-slow shadow ban semua. Tapi it's okay. Teruskan main gameplay ni. Teruskan. Yang penting media kita boleh kontrol. Itu sangat penting. Dan paling penting lagi ni adalah kalau media kita kontrol dan naratif nampak Euro akan ada bad impact sebab Euro nampak berpihak kepada kezaliman. Betul. Ya, itu sangat penting social media ni. Sangat clear. Dan korang ada sendiri nak sifat korang lah nak boycott ke nak apa. Bagi aku boycott je lah. Kau nak boycott Starbucks lah, McD lah, boycott je. Tak salah bagi aku. Ikut korang nak buat apa. Tapi if you rasa nak boycott sebab tak nak bagi ekonomi tu naik, bagi aku move yang bagus. Itu satu social media, campaign social media yang bagus. Boycott ni bagi aku. Tapi teruskan. So paling penting, poin paling penting yang aku nak tekankan lah, semua orang tekankan lah, tanah yang kita pijak ni mungkin berbeza, tapi bumi yang kita junjung ni sama. So teruskan berjuang untuk fight human right dan teruskan. So itu saja daripada kami section pertama dan kita akan pergi pada sesi yang kedua. Okay meh. Topik kedua, green energy, straight forward. So benda ni dah lama sebenarnya sebab isu green energy ni panas disebabkan oleh climate change, disebabkan oleh orang kata apa, bumi semakin tenat lah. Bumi semakin di penghujung-hujungnya. Sebab isu ni lagi famous. So meh, aku terangkan apa sebenarnya green energy ni. Bahasa mulanya, bahasa Melayu ni tenaga hijau lah. So dia adalah sumber tenaga yang daripada alam sekitar, straight forward. Dan sumber tenaga tu maksudnya kalau you nak buat something, dia daripada tenaga angin. Kau tahu kan dekat luar negara kita ada penjana elektrik tu guna kuasa angin je. Angin bertiup kau dapat tenaga kinetik lah kalau waktu kinetik tenaga tu. So konsep yang sama. Sebab apa green energy ni? Sebab kita nak elakkan kita dapat tenaga dan masa sama kita cemarkan udara tak? Atau cemarkan alam sekitar. Itu yang kita nak elakkan. So sebab tu idea green energy ni diwujudkan, diketengahkan sebab mereka rasa bahawa ini perlu. Dan kalau segi ekonomi, dah ada ekonomi hijau. Tapi yang famous sebenarnya adalah donut ekonomi. Donut ekonomi tu sekitaran yang semula jadi, sekitaran alam yang mendatangkan kepada ekonomi. Itu fokus dia. Itu donut ekonomi dia big intern yang panjang. Itu baru dibahas pada 2018 aku kat Harvard. Teori tu baru dimuncul. Bukan dibuat oleh Henry Smith. Tapi itu tak penting, itu never mind. Tapi Matt, kenapa sekarang kerajaan nak fokus betul-betul ke energi? Sebab yang apa aku nampak lah, kerajaan ada target tau. Target dia by 2050 Malaysia ni menggunakan 70% of renewable energy, which is tahun 2020 penggunaan green energy kat Malaysia ni, renewable energy ni 3.9%. Jauh, terlalu jauh untuk reach target. Which is sebelum ni kerajaan pernah ada target, tak silap aku by 2035 50% ke 60%. Tapi now dia target 2050 kita dah reach 70%. Okay. Reasonable ke tak, doable ke tak, kita kena tengok kepada consumption ataupun sambutan daripada masyarakat. Contoh, sebab tu kerajaan buat apa yang Nik Nazmi umumkan tu, plan hala tuju peralihan telaga nasional, kan NTR. So NTR tu ialah tujuannya untuk mengalihkan tenaga kita yang selama ni kita pakai combustion, yang kita pakai arang batu apa semua ni, kepada tenaga yang lebih mesra alam, which is contoh yang paling latest yang kita pernah build, tak silap aku solar. Tapi the second one yang agak nak kata lama sangat tidak, tapi pernah ada isu besar,
Empangan Bakun, hidroelektrik. Ya. Empangan ya, tapi hidroelektrik untuk jana tenaga elektrik di Sarawak. Yang sampai sekarang pun sebenarnya tak pernah fulfill pun. Kan? Okey. Bagi aku, kalau cakap pasal target kerajaan ni untuk capai 70% ni is doable ke tak? Memang doable. Cuma satu, dia kena dapat sokongan daripada masyarakat. Kedua, kita kena tengok keadaan geografi kita. Contoh paling mudah aku bagi, solar energy. Kalau hujung tahun ni agak-agak kau dapat tak solar? Dia dapat gameplay panjang nak aku. 2035 Su- gameplay dia. susah kau nak dapat. Tapi at least kau boleh contribute something like 30% daripada sumber tenaga kita pun okey lah daripada solar. Then satu benda yang bagi aku kerajaan kena ambil kira juga, dah sampai masa untuk kita pertimbangkan nuclear energy. Oh, not bad. Nanti Jepun kau. Sebab kenapa? Malaysia ada agensi nuklear dekat Bangi. Tapi tak nak guna. Tapi kita tak pernah gunakan benda tu sebaik mungkin. Itu kesilapan kita lah. Okey lah, boleh bagi peluang pekerjaan. Tak, aku dulu kat UKM, dia antara UKM ke Bangi Lama tau. So kalau aku nak pergi Bangi Lama, Dia jalan lama tu. jalan dalam tu, aku pandang kan, apa benda ada agensi nuklear tepi hutan ni? Macam tak baca. Besar gila. Tapi tak baca dah sudah je. Okay, so dah sampai masuk tu kita pertimbangkan. Cuma kita kena get ready sekiranya berlaku apa masalah. Contoh macam Fukushima Daiichi punya isu. Tapi bagi aku, keperluan untuk tenaga nuklear untuk kita punya penggunaan usage bukannya di Semenanjung sangat. Kalau kau nak pakai nuklear, Sabah Sarawak dia yang paling penting. At least lah kau pakailah Sabah Sarawak tu pakai nuklear. Sebab tanah dia besar. Sarawak punya tanah lebih besar Semenanjung kan. Besar dia lagi. Besar dia lagi. Tambah Sabah lagi. Takkan kau nak guna teknologi sama macam kat Semenanjung? Tak boleh juga. Okay. So bagi aku tu satu yang kerajaan kena pertimbangkan. Kedua, kerajaan juga kena tahu nowadays kita punya consumption yang menyumbang kepada greenhouse effect ialah daripada penggunaan kenderaan, aviation, maritime. 20% daripada greenhouse effect datang daripada ni lah, tiga benda ni. So nowadays kita tengok perkembangan kereta elektrik makin elok dan Tesla pun dah masuk. So kalau 2050 tu lebih kurang dalam plus minus nak dekat 30 tahun lagi. Pada pandangan aku, kalau kerajaan boleh do something untuk galakkan rakyat tukar daripada kenderaan petrol kepada EV, di situ kita akan boleh nampak ada demand untuk kau rancakkan renewable energy ni. Sebab kau pakai kereta Malaysia kan, public transport tak penting, yang penting kereta. Ya. Kau pakai kereta apa tu penting? Kan kereta yang paling penting. Okay, so kereta kalau kita berubah kepada yang pakai elektrik, so demand untuk ada tempat-tempat charge tu lebih besar. Ya. So keperluan untuk ada charging yang jimat kepada peniaga pun ada. So dia akan cuba beralih pada solar, which is kalau kau perasan kerajaan ada satu inisiatif, apa kita panggil, aku lupa dah. Sekejap. Ni Green Income Tax Redemption. Okay, which is kalau company tu dia merubah dia punya operasi syarikat daripada non-renewable energy kepada renewable energy, dia akan dapat tax redemption tau. Pengecualian cukai. So benda tu inisiatif yang baik, cuma perlu diperkembangkan terutama kepada industri-industri besar dalam negara. Contoh macam kita punya semiconductor, pakai elektrik, proton, produa, pakai elektrik. So dah start untuk kita push orang. Kau baru setuju industri kereta. Tak setuju industri pertanian lagi. Pertanian lagi. So banyak ruang sebenarnya untuk kita tambah baik. Cuma dia bakar masa lah bagi aku. Kau mesti industri pencetak tak? Macam Rakah. Hutang tak bayar lagi. Bayar hutang dulu, dah sembang lebih. Okay, aku setuju dengan komen. Aku setuju kau, memang gameplay. Tapi untuk kita faham kenapa pilihan energy ni, point jelas. Semakin hari semakin ramai manusia. Betul. Kalau semakin hari semakin ramai manusia, so kita tengok kat Malaysia semakin hari semakin ramai penduduk dia. So macam mana dengan tenaga yang kita ada ni, semakin hari kita guna tenaga yang tidak green energy, maksudnya tak bagi efektif pada alam sekitar, dengan penduduk makin ramai, maksudnya makin ramai yang pengguna tenaga tu. Sebab tu peralihan tu perlu. So itu motif dia sebenarnya. Itu sebenarnya reason kerajaan. Reason kedua sebab pelabur.
Of course lah kita nak tarik pelaburan. Yes, sebab orang nampak bahawa tukar pada green energy ni pelabur ramai. Tak, sebenarnya ada industri pelabur-pelabur luar, dia sangat faham bahawa alam sekitar ni perlu dijaga. So, target kerajaan nak fokus pada pelabur-pelabur yang ciri-ciri yang dia cari bahawa company yang atau negara yang fokus pada alam sekitar. Itu yang diorang nak invest. Betul. Itu diorang nak invest. So, itu penting. So, kita jump pada poin lagi penting. Dasar yang kerajaan buat. So dasar yang kerajaan buat dalam NTR. Apa kau faham tentang plan Hala 7 Peralihan Tenaga Nasional ni yang dibuat oleh NIC dan kerjasama oleh Rafizi, yang menteri paling kau suka tu? Sekarang ni member tengah sakit tau. Kita doakan dia cepat sembuh. Kita harap Lah. dia kau akan isap okok sikit. Ya tu nanti off record aku nak tanya kau tapi okay. Aku agak terkejut kat dengan benda tu. Okay. Aku pun terkejut juga. Okay, tak apa macam ni. Yang aku faham macam ni. Kerajaan nampak ada keperluan untuk kita ubah industri player dalam negara yang ada sekarang ni, yang mostly menggunakan non-renewable energy kepada renewable energy. Okay. So, nak ubah, kau kena ada something daya tarikan. Ya. Benda macam biasa, tax redemption lah. Tax redemption yang diorang akan buat. Cuma, yang aku nampak satu lagi benda yang kerajaan mula pertimbangkan ialah, kalau kau perasan, Nik Nazmi pernah sebut sebelum ni, penggunaan kita panggil penggunaan isi rumah apa kalau elektrik ni aku lupa dah. Aku lupa dah Okay, penggunaan isi rumah lah sebenarnya. Yang guna elektrik. Penggunaan isi rumah kita yang gunakan elektrik masih ada subsidi. Tapi company besar dah start tak ada subsidi kan. Kenapa benda ni berlaku? Sebab kos untuk kita generate elektrik menggunakan arang batu makin meningkat. Ya. So nak tak nak, one day kerajaan kena tarik juga subsidi elektrik ni. So untuk mengelakkan rakyat terbeban dengan kos yang tinggi, bayar elektrik setiap bulan, which is itu naik sikit pun, yang satu rumah sampai 8 aircon pun yang kaya raya pun pula bising. Yang jenis rumah B40 ni yang ada satu aircon tak bising-bising pun, aku tak tahu kenapa kan. So kalau kata one day kita tarik subsidi untuk rakyat biasa, rakyat akan bising. Dan kos hidup kita makin teruk lah. So that's why kerajaan cuba untuk alihkan sepenuhnya negara kita ni daripada non-renewable kepada renewable, supaya kita masih boleh supply elektrik pada pengguna domestik ni dengan harga yang murah. Itu apa yang aku nampak, yang aku faham. Aku tambah sikit poin kau Kau tahu apa plan Hala 7 ni? Benda ni dah lama NIC nak buat. NIC dengan rough plan dah lama, 2-3 bulan dah benda ni dah dilancarkan semua. Tapi poin paling penting dalam plan Hala 7 Peralihan Tenaga Nasional ni, NTR ni, kau boleh buat duit tak? Betul. Dengan cara apa? Dengan cara if kau ada rumah kau ada bumbung kan. If kau nak buat solar, aku boleh minta dengan kerajaan, saya nak rumah saya nak buat tenaga solar, boleh letak plate solar tak atas rumah saya, atas bumbung saya. Kerajaan akan bagi, dan you pula decide you nak guna elektrik solar ni untuk you punya kegunaan, atau you nak bagi kerajaan balik tenaga ni, nak jual balik. So kalau nak jual, kerajaan beli tu you. Itu. So kau tak perlu cari TMB tu, kerajaan tu boleh beli kau tu. So itu yang pertama. So benda paling penting yang aku suka dengan NTR ni, aku tahu kita punya kos pengurusan bahasa mudah dalam belanjawan kita panggil environment lah. Tapi untuk pendengar luar, kos pengurusan adalah kos yang digunakan kerajaan untuk bayar fixed cost dia, office, bil elektrik, gaji semua. So dekat semua agensi-agensi kerajaan, dia nak pasang semua tenaga solar dekat atas bumbung. Maksudnya kat PMO nanti bumbung itu tenaga solar. Okay. Kalau kau pergi Putrajaya, tengok nanti kat PMO tenaga solar. Oh, dia tak hijau dah lah. Hijau lah. Okay. Sebab tu dia tengah baiki tu, nak buat semua cuma aku solar. risau jadi moda pas ni dia. Okay, tak apa. Okay, maksudnya semua kat Putrajaya, semua bangunan kerajaan dekat bumbung dia akan ada solar. Itu gameplay kerajaan. Sebab apa? Motif dia nak jimatkan kos. Sebab kalau kita tengok penggunaan kos yang melibatkan elektrik saja, lah aircon dekat bangunan kerajaan ni aircon lama. Aircon yang tak ada suhu, boleh turun naik. Oh. Dia jenis pasang sejuk. Kalau panas, kalau sejuk sangat tutup sekejap. Dan kalau buka balik tenaga lagi banyak. Sebab tu dia orang akan sejuk tu kat office kerajaan. Kalau you pernah pergi dekat Putrajaya apa semua, dia biar aircon terbuka. So itu bazir. So tu plan dia. Benda paling besar lah dalam plan Hala 7 Tenaga Nasional ni, NTR ni, dah datang pelabur dah. Itu clear kat. Dia buat atas ni atas dasar pelabur. So apa benefit yang pelabur untuk pendengar-dengar di luar sana? Benefitnya kalau pelabur datang,
bukan nampak macam siapa nama Tengku Zafur abang apa orang panggil gelar dia, lupa Tengku Zafur ni, World Bank. Tak aku. Aku tak tahu lah. Tapi Tengku Zafur dikenali sebagai orang yang cari duit. So apa Tengku Zafur dah buat, yang diumumkan berbilion-bilion orang nak datang tu semua tu, memang betul, memang orang akan invest berbilion-bilion. Tapi untuk rakyat lebih faham apa benefit itu anda semua lah, anda akan dapat peluang pekerjaan lagi. Jika pelabur ramai, peluang pekerjaan banyak. Itu konsep dia. Apabila peluang pekerjaan banyak, kuasa beli anda lagi banyak. Sebab yang tak ada pengangguran, yang tak ada kuasa beli ni, yang tak ada duit ni, yang kerja biasa ni, dia keperalihan kerja dia, dia dapat kerja lagi besar, lagi okey, dan kuasa beli dia lagi besar lah. Maksudnya dulu dia boleh beli nasi bujang je, in future bukan nasi bujang ni, dia boleh beli lain. Itu kuasa beli. Apabila kuasa beli pula naik, dia akan bagi benefit pada kitaran ekonomi ni. Cash flow dalam kitaran ekonomi ni akan bagi benefit. Maksudnya dia win-win. So, apabila dia win-win dengan peniaga, dengan pengguna, kerajaan akan dapat naik lagi, pendapatan kerajaan akan naik lagi. So jika pendapatan kerajaan naik lagi, kerajaan akan invest pada rakyat lagi. Itu dia cycle dalam ekonomi ni untuk kita faham. Itu pentingnya kita kena membeli. Itu pentingnya. So habis gameplay kita. Kita rehat sekejap sebab kita punya teknikal dah marah-marah. Kita rehat sekejap, okay? Alright. Okay kita sesi ketiga. Tapi aku rasa kau nak add something ke before kita go? Pasal green energy tadi. Okay, teruskan. Ke kau nak start dulu? Kau start dulu. Aku pasal green energy dia clear kat gameplay dia. Tapi aku tak faham yang dulu. Aku ada isu sikit dulu pasal green energy. Okay, macam ni. Pertama kita kena faham bermulanya isu tenaga elektrik dalam negara ni tahun 1990 dah silap aku. Satu Semenanjung pernah gelap lah. Tak ada elektrik. Okay. Ui, pernah? Pernah. Satu Semenanjung gelap. Orang kata ni Mahathir punya move lah untuk make sure yang TNB ni ada jual sikit dia punya. Waktu tu tengah bangun undi ke? Tak. Bukan blackout lain. Okay. Kau kena faham satu. Malaysia ni, kita menjana tenaga elektrik, memang TNB tu lah menguruskan tenaga elektrik. Tapi kita ada loji penjanaan tenaga elektrik yang dibiayai oleh swasta. Contoh Genting Sanian, contoh Tanjung Holding Ananda Krishnan. So 1990 tu bila Semenanjung blackout, so itu adalah satu cara Mahathir untuk force TNB untuk serahkan pemilikan loji penjanaan elektrik ni kepada swasta. Yang mana selepas itu dimonopoli oleh tycoon lah. Okay. So lama kelamaan tycoon ni dia mula jual-jual saham dia. Contoh paling mudah, dulu isu 1MDB, kenapa tiba-tiba pergi beli Tanjung Holding milik Ananda? Siapa untung kat situ? Ananda. So di situ ada krisis sikit lah, ada ketirisan sikit kat situ. So untuk make sure yang in future kita tak depend kepada tycoon ni, yang aku nampak lah gameplay juga ialah kita force untuk diorang ni tak boleh nak kau untung daripada situ, dengan cara kau alihkan demand daripada loji penjanaan elektrik tu kepada demand yang rakyat sendiri boleh produce. Itu ya gameplay yang Rafizi dengan Nik Nazmi buat. So monopoli tycoon ni dalam penjanaan elektrik akan kurang. Sebab kau kena faham macam ni, diorang ni bila diorang yang hasilkan tenaga, diorang boleh demand harga tau. Okay, kos aku naik, so aku kena naikkan harga lah. So TNB nak tak nak kena ikut. Ya. Kalau tak, dia tak ada sumber elektrik. So monopoli oleh kapitalisme ni, kapitalis ni perlu dihentikan. Sebab elektrik sangat penting untuk bukan pada rakyat je, ekonomi kita juga. Dia dah barang keperluan lah bagi aku. Yes, memang barang keperluan. So kita kena do something untuk pecahkan monopoli ni. And aku nampak this plan adalah salah satu cara dia. Okay, aku setuju dengan teori kau. Kita nak ada peralihan. So clear. Syok. Bagus inisiatif ni. Ni adalah gameplay yang smart bagi aku. Yang tak perlu gimmick sangat. Tapi aku tahu macam mana aku nak counter the naratif dalam kapitalis ni. Betul. Okay, clear. So isu panas? Tak ada panas. Dia ada satu parti anak muda. Dia baju hitam. Macam dia ni lah pakai baju hitam kan. Aku baju warna-warni, so bukan hitam. So isu ni tak adalah aku tak kata famous lah. Apa benda ni di-lead oleh ahli parlimen muda. Nama dia Syed Saddiq. Dia famous. Dia famous disebabkan first dia kenali sebagai cucu atuk. Kedua, dia antara menteri paling muda.
Handsome. Ada rupa lah. Aku tak kata dia handsome lah. Aku pun tak cakap macam tu, tapi perempuan-perempuan je lah. Aku tak tahu lah. Tapi aku tak pernah cakap dia handsome. Tapi tak tahulah orang nampak dia handsome lah kan. Kau nampak dia handsome? Tak. Tak. Okay, clear. Okay, kita clear. So, dia famous. Dia antara orang yang pernah duduk dalam Bersatu. Ketua Amada. Dan dia keluar Bersatu. Waktu Tun keluar kan. Waktu Tun letak jawatan dia keluar. Tu senario dia. So, sekarang ni dia tubuh parti muda. Parti tu bukan nama muda. Dia short form dia. Parti nama Malay Democratic apa? Malaysian United Democratic Alliance. Yes. Itu parti dia. Dia short form jadi muda. Macam UMNO lah. UMNO United apa. United Malay National Organisation. Sama, dia guna konsep sama. So, parti muda tu dia famous disebabkan sekarang dia famous. First, aku nak cerita kronologi. Aku rasa benda ni kena. Aku rasa orang kena tahu kronologi muda ni. First, dia dulu dia agak lantang bersuara mengkritik semua. Waktu election PN15 dia nak bersama dengan PH. PH kata kau rakan strategik lah. rakan strategik aku je, bukan partner aku. Okey, dia boleh terima. Lepas tu PH tak letak lah kat kursi-kursi dia nak letak. So, dia menang, Muar menang dan dia ada adung seorang. Timbalan muda kan. Timbalan Presiden muda Amira, aku lupa dah. Dia seorang je kat Johor kan. Puteri Wangsa. Puteri Wangsa. So dia ada. So sekarang ni banyak isu antaranya konflik yang dengan muda ni clear. Konflik dengan muda ni sangat clear. Sorry, my technician kata mic tak dengar sangat, so saya dekatkan. Okay. Konflik yang muda ni clear. So tapi sebelum kita jump pada konflik, aku nak tahu adakah muda ni boleh big atau boleh sebab dia telah tunjuk track record yang fail waktu di election pilihan negeri. Fail. Telur tak ada menang. Ada level-level pejuang lah. Ikut atuk tu. Tapi tak apa. Dia telur lah. Tapi adakah dia relevan untuk 5 tahun, 10 tahun akan datang? Kau rasa sekarang movement dia? Okay, macam ni. Satu benda yang kau tak sentuh tadi pasal background muda ni. Muda diangkat oleh Syed Saddiq sebagai wadah, kononnya inilah pembaruan politik Malaysia. Naratif baru, politik baru, naratif baru politik Malaysia, yang mana kita tidak lagi berdasarkan orang tua-tua yang memimpin, orang muda yang segar, fresh dengan idea. Kita tak asaskan bangsa. Tak berasaskan bangsa. Agama. Macam itulah. Okay. So, bagi aku, kalau nak kata muda ni relevan ke lagi untuk 5-10 tahun akan datang, aku rasa muda akan still wujud, tapi dia tak ada jauh beza dengan parti PSM. Jahat kau. Parti Sosialis Malaysia. Parti yang daripada zaman Tunku Abdul Rahman dah wujud, tapi tak pernah ada function kat Malaysia ni. Itu contoh yang aku boleh. Dia ada office tau. Kau tahu office PSM kat mana? Office kat Bangsa. Itu henti bhai. Oh yo, besar. Okay, teruskan. Okay. So, itu pertama, muda. Dia mungkin akan wujud lagi, tapi dia tak kuat lah. Sebab muda ni dia punya tunjang dia ialah aktivism, volunteerism, which is benda tu lah yang akan tetap menghidupkan muda. Tetapi untuk dia berdiri dalam pentas politik Malaysia, I don't think so. Okay, ini aku pandangan peribadi aku lah. Kebanyakan ni orang kata ialah orang yang idealis dalam politik. Satu benda yang orang politik kena faham dalam dunia ni, teori takkan pernah sama dengan realiti. Teori tak sama dengan praktikal. Realiti, real politik itu sangat-sangat wujud dalam politik Malaysia ni, and kau susah nak hapuskan. Kalau contohlah kau nak kata, kita nak wujudkan sebuah politik yang tidak berasaskan agama dan bangsa. Kita dah berapa puluh tahun merdeka? 60 tahun lebih. Tapi kenapa masih wujud? Sebab permainan real politik ni adalah modal yang boleh bawa keuntungan besar. UMNO boleh takbir 60 tahun, PN boleh ada kuasa besar walaupun gabungan baru, sebab modal ni je. So kau susah nak hapuskan benda ni. So please, orang kata berpijak di bumi yang nyata. Kalau muda nak terus survive dalam politik, dia kena berpijak di bumi yang nyata. Itu satu. Kedua, aku nak bagi satu comparison yang agak logik lah. Aku ceritakan kau comparison lah. Mungkin aku punya explanation agak panjang sikit. Aku suka compare. Aku kau budak muda. Agak-agak sikit, Mat. Jangan. Kau jangan kait. Kau mesti deki Syed Saddiq sebab Syed Saddiq tak bagi kursi kau kan? Oh, tak ya. Aku sejujurnya aku tak suka orang yang terlalu idealis.
Okay, clear. So sebab tu aku tak boleh, tak pernah agree dengan muda. Sebab aku pernah berada dalam team yang agak idealis zaman Aku politik dah kampus. agak dah. So Masuk muda. zaman politik kampus. Okay. Sebelum muda tu wujud, dah ada lagi hitam putih kat kampus tu. Tapi teknikal kita mama masuk muda. Oi, itu biar dia. Biar dia. Okay, so macam ni. Aku suka compare dengan satu parti politik kat Indonesia. Dia dulu waktu zaman Indonesia lepas reformasi, Indonesia punya politik baru nak subuh. Ada satu parti ni nama sama macam Amanah, Parti Amanah Nasional. IPD apa nama dia? PAN. 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 Dia Islamik juga kan? Dia Islamik juga. Tapi penubuhan PAN, orang Indonesia nampak ini adalah wadah baru politik Indonesia, naratif baru. Which is, ahli-ahli dia adalah orang akademik, sastrawan, orang yang bijak pandai. Tapi akhirnya, Parti Amanah Nasional sekarang macam parti artis. Sebab semua artis yang join. Sebab apa jadi macam tu? Sebab aku pegang pada teori, parti baru bukan satu solusi kepada masalah politik. Kau nak betulkan, kau betulkan balik semua parti yang ada ni. Contoh aku bagi. Muda. Tak pernah pakai lagi. Baru. Tak pernah terjun dalam lumpur politik ni. Kau bolehlah kata kau clean. Kau terjun tengok. Presiden kau dah sangkut kat court satu kes. Apa yang cleannya? 2 kali 5 juga. So aku bagi satu analogi, satu lagi mudah contoh macam ni lah. Kalau kasut kau kotor, kau beli kasut baru ke kau cuci kasut kau? Cuci lah. Buat apa kau nak beli baru? Same goes to our politik ni. Kalau kau nampak politik tu masalah, the best way kau bersihkan parti yang ada dalam tu. Bukan kau tubuh parti baru. Satu lagi, bersatu. Bersatu tubuh untuk lawan UMNO, untuk selamatkan orang Melayu, untuk perbetulkan orang Melayu ni daripada politik yang bersifat perkauman, politik yang bersifat kroni, rasuah apa semua ni. Tapi at the end kau punya presiden pun banyak kes sangkut. Sama. So sebab benda tu kau tak pakai lagi, betul kau cakap kau clean. Bila kau dah terjun dalam politik, kau dah main dengan duit, baru kau nampak realiti macam mana. So sebab tu bagi aku muda ni terlalu idealist, and kalau dia survive dalam politik pun 2 kali 5 je PSM lah. Okay, clear. Aku tahu macam kau ada dengki ni. Kau marah betul ni. Tak, aku cakap terus terang lah. Kenapa aku menyampah dengan puak-puak idealist ni. Okay, kita clear. So tapi muda, apa Ames tu cerita isu Syed Saddiq kena mahkamah ada kes tu Ada satu isu tau. Ni aku dapat kat Twitter pasal isu oleh, dia nyatakan ni kat Twitter akaun Muhammad Najib 76. Dia kat famous kat Twitter. Dia kata bahawa dia baru selesai ambil keterangan di RS Putrajaya, Menteri Dalam Negeri punya. So dalam tu dia kata dia ambil keterangan atas apa? Kes NGO yang tampung kos bicara Syed Saddiq. Maksud dia guna duit NGO untuk tampung kos bicara tu. Adakah itu boleh, man? Contoh kalau NGO tu nak sponsor kau, itu boleh? Kau ingat NGO tu sponsor saja-saja bagi duit? NGO ni satu pertubuhan. Dia tak boleh sponsor individu, tak salah aku. Dia kena create dah program. Betul. Apa? Program balance Syed Saddiq? Macam Pulang Najib pula ni. Ya itu ada isu lah Pulangan Najib tu. Okay. Sebenarnya tujuan NGO ditubuhkan, kau kena faham dia kena buat program. Okay, katalah tujuan NGO tu ditubuhkan, kan waktu kita daftar ROS kan kita beritahu tujuan kita apa. Kalau seni, kau buatlah seni kau. Main kompang ke apa ke. Kalau kau buat aktivism sukan ke apa ke, kau kena buat program-program kau. Tapi bukan untuk related pada individu. Sebab benda tu ROS akan nampak kau tengah cuci duit kat dalam. Ya. Dalam akaun NGO kau. Same goes what happen to Syed Saddiq now. Bila ada isu macam ni, ROS akan panggil, akan tengok akaun kau. Kalau akaun kau suspicious, nampak ada usul-usul duit tu digunakan untuk bukan tujuan organisasi yang kau ditubuhkan, automatik NGO akan kena ban. So, benda ni aku tak faham lah. Ini masalah kan. So, if di pandangan kau, aku punya point sama dengan kau, walaupun aku budak tak faham law sangat, tapi aku faham bahawa pertubuhan NGO ni digunakan untuk program. Betul. Apa objektif kau? Tak ada pun objektif kau lah balance Syed Saddiq. Kau buat NGO, objektif pertubuhan kau, motif kau adalah balance Syed Saddiq. Bagi Syed Saddiq selamat, bagi duit kat Syed Saddiq, bagi Syed Saddiq kekal berkuasa. Tak ada pula, takkan lepas ni NGO kau. Betul. Okay. So kau clear, gameplay ni tak ada. So satu lagi isu Audi. Okay, benda ni famous, sangat famous. Tahun lepas muda ada keluarkan sukarelawan yang sangat ramai. Digimikkan sebaik mungkin. Turun kat mana? Dia turun dekat Taman Muda Johor, Taman Selangor Muda Mamak. pasal banjir lah. Banyak gimik Syed Saddiq angkat penonduk dengan pakai
tak kotor, aku tak tahulah. Dengan bersih je kan. Dengan bersih je. Pergi akak lumpuh. Macam mana boleh bersih aku tak tahu. Tapi never mind. Abaikan. Tapi gameplay dia umumkan bahawa dia akan audit semua dia punya ni. Lepas tu dekat Twitter ada famous. Kau dah bagi belum report audit tu? Kata nak audit. Diam. Tak respon. So, tanya kau segi law. Kita cakap segi law. Bukan kita nak bahan sadik atau nak bahan muda. Adakah audit ni boleh dipublish kan? Boleh. PKR ada kot. Publish. PKR ada. Ya. 7 juta. Tu orang kata parti derita. Duit pun tak banyak. Memang tak banyak. Dia ada Perdana Menteri pun duit tak banyak. Okay. Sedih. So sebenarnya tak ada masalah. Tak ada isu pun kata ni personal maklumat sulit tak boleh dia publish kan. Betul. Tak ada isu kan. So maksudnya should be boleh. Betul. If kau buat. So why dia tak buat? Maksudnya ada benda suspicious yang berlaku kat dalam tu. Itu Insider dia punya rekod tak tersusun. Sampai dia orang dia macam ni tau. Kalau kau nak audit satu persatuan, kau kena simpan rekod satu. Kedua, satu yang pertama. Yang kedua, kalau rekod kau tu bertergabur, kau kena panggil auditor luar untuk audit. Contoh macam Bersatu buat. Bila ada isu dia panggil auditor luar untuk audit dan sahkan. Okey. Dalam isu ni muda sepatutnya kalau kau nak tunjukkan kau clean, kau panggil auditor luar, audit dan kau publish. Kalau kau berani kau publish. Tapi kalau kau ada sorok something dalam kau punya rekod, sampai kesudah kau takkan publish. Betul? Betul. So bagi aku benda ni patut di-clear kan. Sebab dia nak tunjukkan dia paling bersih. Itu silap. Jangan lantang sangat. Bukan lantang lah. Kau nampak kau nak tunjuk kau bersih. Dia jadi macam ludah kat langit kena muka sendiri. So dia sangat makan diri. So macam mana nak bawa wadah politik baru dengan gaya 2x5 je ni? Satu, kita kena terima hakikat parti baru bukan solution. Kita dah terlalu banyak parti. At the end, sama juga. Jadi Indonesia ni. Kedua, kita kena mula untuk ada, bagi aku benda ni agak skema lah. Tapi pada pandangan aku, setiap parti yang terutamanya sayap-sayap muda. Contoh Angkatan Muda Keadilan, Pemuda UMNO, Amanah apa semua ni, diorang kena ada sekolah politik. Okay. Sekolah politik yang didik budak-budak ni, kalau kau satu hari kau naik ke atas, kau kena tahu duit tu adalah amanah, bukan untuk kau pakai masuk dalam poket. Itu benda paling penting kau kena ajar. Okay. So wadah politik baru juga. Satu lagi, dah sampai masa untuk parti-parti politik kita yang bersepah ni merge into two party system. Pernah dengar two party system? Tak pernah. Contoh macam US ada Democrat, Republican. Kita pernah menghampiri two party system, tapi digagalkan oleh PAS, which is 2018. BN, Pakatan Harapan. Tiba-tiba PAS muncul kat tengah. 2013, itu memang two party system. BN, Pakatan Rakyat. Tapi tetap ada parti-parti kecil, third force ni. Dan sekarang ni pula, kita ada kerajaan perpaduan yang ada macam-macam gabungan yang tak tahu kekal tak kekal. Itu satu isu. Kita ada Perikatan Nasional yang pun tak tahu kekal tak kekal. Sekarang dah mula bergaduh. Lepas tu pula ada muda tersangkut kat tengah-tengah. PSM, GPS, GRS. Kita dah banyak fraction tau. So wadah politik baru Malaysia ni, kalaulah kita tak do something untuk move to two party system, kita akan ada hang parlimen setiap pilihan raya. Itu yang aku risaukan. Itu kena. US tak pernah ada benda tu. Tak pernah. US dia more pada Demokrat dengan Republican. Dan Demokrat tu ada banyak parti dalam tu. Republican pun banyak parti dalam tu. Okay, clear. Okay, man, thank you. Kita tak nak bahas sangat pasal isu parti muda sebab aku rasa dia tidak keperluan. Tapi dia perlu untuk didedahkan dalam podcast kita. So nanti kita panggil kita punya penyokong setia muda itu Mawar untuk bersama kita. Dia ada point of view. Dia belakang macam pokok lah. Boleh cakap macam tu kat parti muda aku. Okay. Gua Mawar bukan parti muda pun. Gua je. Tapi dia penyokong Syed Saddiq lah. Dengan faktor apa? Dia accept. Itulah man. Hutong jadi good looking ni. Good longkang ada dia. Okay. So guys. So habis dulu je. So kita jumpa lagi minggu depan. Okay. Bye bye.